Baik, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk pagi ini, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya inisiatif dan juga ikhtiar daripada dalam kalangan masyarakat kita yang terdiri pada pelbagai individu dan juga latar belakang. Tapi yang istimewanya, ada satu projek ini yang dipelopori oleh sekumpulan petugas kesihatan. Malah ada juga arkitek dan juga jurutera yang mereka sendiri memang kita istilahnya hands on lah dengan situasi yang berlaku. Jadi mereka tahu apa yang terbaik. Jadi ada projek ini digelar sebagai I3S Cubicle yang bermaksud Isolation, Examination, Sampling Cubicle. Baik, kita nak bersama dengan seorang tetamu di talian pada ketika ini secara aplikasi Zoom. Kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Kamarul Zaman, Ketua Pembangunan Projek I3S, betul tak? I3S Cubicle M3 COVID secara langsung dari Kuantan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, kami baik. menanti wajah doktor sekejap. Nampak itu dia doktor. Okey, baik doktor. Boleh kita kongsikan sedikit berkaitan dengan ini? Difahamkan telah pun diaplikasikan di sebuah hospital pada hari Khamis baru-baru ini kalau tak silap saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya projek ni nak kata telah pun diaplikasikan belum secara sepenuhnya lah. Sebab kami tengah ada penambahbaikan dari segi safety feature bagi petugas kesihatan. Cuma doktor, kami adalah dapat dia punya gambaran visual bagaimana struktur projek ni. Rasanya doktor kena ceritalah, mungkin ramai lagi yang tak tahu tentang I3S ini. Apa fungsinya dan juga bagaimana ia boleh dilaksanakan, doktor? Okey. Sebenarnya nama kepada projek ni IES . IES. IES. Oh, IES. Oh, itu macam train. Oh, sebab dia isolation, examination dengan sampling. So IES. Ya, betul. Oh, baik. Okey, baik. Okey, silakan doktor, cerita apa fungsi dia. Okey, jadi apa yang kami nak wujudkan dalam cubicle ini adalah kalau terma kesihatan kejuruteraannya adalah protective environment. Sebab kita nak mengurangkan yang pertama sekali penggunaan PPE ataupun alat perlindungan peribadi. Yang kedua, kita nak meminimalkan masa kontak antara pesakit dan juga petugas kesihatan. Dan yang ketiga adalah untuk kita mengurangkan risiko jangkitan daripada pesakit kepada petugas kesihatan. Doktor? Okey. Jadi dengan adanya unit ini yang mana kami unit yang pertama ini adalah satu prototype yang kami masih lagi dalam proses penambahbaikan untuk kita jadikan sebagai satu unit yang memenuhi kriteria Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan alhamdulillah baru-baru ini kami baru saja ada pertemuan online bersama dengan jurutera bahagian kejuruteraan KKM dan bahagian kejuruteraan KKM ada bagi beberapa maklum balas yang mana kami rasakan agak krusial dan kami perlu tambah baik sebelum digunakan oleh petugas kesihatan. Jadi sepanjang semalam sehinggalah pagi ini masih lagi berjalan adalah penambahbaikan dari segi infection control. Baik. Kami ada tengok jugalah sambil-sambil kita duduk sembang ni ada video ataupun visual dipaparkan tentang bagaimanakah bentuk fizikal projek ini. Sekarang ni memang dibina satu unit dulu dan bila dah disahkan oleh pihak KKM okey baru akan ditambah unit ke macam mana, doktor? Ya, betul. Buat masa ini kami bina prototype dulu. Prototype, okey. Untuk mengenal pasti apa masalah yang ada dan mengenal pasti apa yang kita katakan sebagai keperluan petugas kesihatan sendiri on the ground lah. Dan ada beberapa model sebenarnya yang kami telah bina. Yang model yang dalam gambar sekarang ni adalah
model yang ke-9 sebenarnya. Kami ada daripada model 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik. Yalah, 1, 2 dan 3. Dan feedback terbaru daripada bahagian daripada KKM adalah nak menjadikan seperti drive-thru. Unit drive-thru. Jadi kami masih dalam development untuk unit drive-thru. Kemungkinan besar kalau kita perasan kat dalam gambar tu ada 3 bilik. Yang bilik di sebelah kanan sekali tu adalah anti room yang kita panggil sebagai ruang perantara antara protective environment petugas kesihatan dengan luar. Jadi itu adalah tempat yang mana petugas kesihatan akan disembur sanitizer sebelum masuk ke dalam bilik bersih kita, iaitu yang bilik petugas kesihatan lah, operator room. Manakala dalam operator room, kita membahagikan operator room dan juga pesakit dibahagi oleh satu plastik akrilik. Yang mana plastik akrilik ini kita telah pun mencipta satu sistem untuk locking of the gloves dekat acrylic window ni. Jadi petugas kesihatan tak adalah masuk dan ada kontak bersama pesakit. Dan kami dalam proses untuk tambah baik glove ni, unit ini, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat juga akan keluarkan model yang terbaru yang lebih selamat bagi petugas dan juga boleh mengurangkan penggunaan PPE secara menyeluruh lah, secara drastik. Manakala dekat bahagian pesakit pula, kita mencipta negative pressure yang mana ada sedutan, kipas sedutan untuk sedut udara daripada dalam ke luar, yang mana udara itu ditapis oleh HEPA filter. High grade HEPA filter. Itu untuk pergerakan udara bagi kedua-dua bilik lah ya, Doktor? Ya, betul. Okey, dan masa kontaknya agak minima. Maknanya dari segi durasi masa proses ia dilakukan lebih kurang berapa lama? Kebiasaannya proses bagi memeriksa itu sekejap sahaja, tak sampai pun 2 minit sebenarnya. Yang lama sebenarnya adalah untuk petugas kesihatan dapatkan sejarah perubatan dan juga sejarah penyakit pesakit itu sendiri ataupun PUI itu sendiri. Itu adalah yang lama. Jadi kebiasaannya untuk dapatkan sejarah pesakit, untuk pesakit yang biasa, kita ambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit. Tapi bagi pesakit yang agak difficult, ada kemungkinan untuk duration kita tu sehingga 30 minit. Jadi agak lama dan ini bakal menambah risiko jangkitan kepada petugas kesihatan lah. Baik, dan ini mudah pasang dan cabut maknanya boleh bergerak untuk keperluan. Ya, betul. Unit yang kami pasang di HTAA ini adalah unit yang mana buat masa ini belum lagi mudah bergerak, tapi boleh digerakkan menggunakan saya tak ingat namanya, yang biasa dekat store-store digunakan untuk masuk dekat bawah and then bawa saya tak sure namanya apa. Tapi mudah digerakkan dan boleh masuk ke dalam ward. Baik. Okey, last sekali doktor, jangkaannya agak-agak bila dapat kita saksikan sepenuhnya projek ini berfungsi? InsyaAllah kita doakan esok akan berfungsi secara sepenuhnya. Esok? Okey. Ya, betul. Okey, baik. Diharapkan kita punya modification kita tu, upgrade kita tu dapat dilaksanakan secepat mungkin lah. Okey. Oh ya, lupa untuk saya tekankan sebentar tadi. Bagi pesakit,
unit ini akan, bilik pesakit akan disembur dengan sanitizer setiap kali pesakit keluar daripada bilik. Jadi memastikan bahawa bilik itu bersih daripada apa-apa jangkitan lah. Okey, baik, kita sedang melihat visualnya sekarang. Jadi kita ucapkan terima kasih dan masih lagi terus ingin mendapatkan dana kutipan daripada orang ramai untuk mengusahakan projek ini. Ya, betul. Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Kamaruzzaman, Ketua Pembangunan Projek IES Cubicle bersama kita pada pagi ini. Hebat. Anak muda yang ada idea hebat. InsyaAllah kalau terlaksanalah projek itu, saya rasa ia dapat membantu ramai banyak pihak.